Ini bab khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Marwan telah mengeluarkan mimbar pada hari raya, lalu dimulakannya dengan khutbah sebelum bersembahyang. Maka ada seorang lelaki berkata, berdiri lalu berkata, "Hai Marwan, engkau telah menyalahi sunnah. Engkau telah mengeluarkan mimbar pada hari raya, padahal tidak pernah pun dikeluarkan mimbar pada hari raya. Dan engkau telah memulakan khutbah sebelum bersembahyang." Pada ketika itu berkata Abu Sa'id Al-Khudri, "Man hadha? Siapa ini?" Qalu, orang ramai menjawab, "Fulan, anak fulan." Faqala, maka beliau berkata, "Adapun dia ini, sesungguhnya dia telah menunaikan kewajibannya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang nampak sesuatu perkara mungkar dan dia mampu mengubah dengan tangannya, maka hendaklah diubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Dan kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman." Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Aku telah mendengar," ini Atha berkata, "Aku telah mendengar Jabir berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah berdiri pada hari fitr, lalu beliau bersembahyang dengan memulakan sembahyang sebelum berkhutbah. Kemudian baginda berucap di hadapan orang ramai. Apabila Nabiullah SAW selesai, maka baginda turun, lalu pergi kepada perempuan-perempuan dan mengingatkan mereka, sambil baginda bertelekan di atas tangan Bilal, dan Bilal pula menghamparkan kainnya, di mana orang-orang perempuan mencampakkan ke dalam kain itu sedekah." Perawi berkata, perempuan mencampakkan fathaha, cincinnya, cincin besarnya, wa yulqin, dan mereka mencampakkan macam-macam lah maksudnya. Abu Bakar berkata, fathataha, ini bukan fathaha tetapi fathataha, sama maknanya, yaitu cincin yang besar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha, beliau berkata, "Aku bersaksi terhadap Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas telah bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda pernah keluar pada suatu hari raya fitr, lalu baginda bersembahyang, kemudian berucap, kemudian pergi kepada orang-orang perempuan. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Bilal." Ibnu Katsir berkata, "Akbaru ilmi Syu'bah," sejauh pengetahuan Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, menyuruh mereka bersedekah. Maka mulalah mereka mencampakkan, yakni sesuatu ke dalam kain yang dihamparkan oleh Bilal. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha, daripada Ibnu Abbas, bimaknahu, sama seperti makna hadis yang telah tersebut sebelum ini. Qala, perawi di dalam riwayat ini menambahkan, yakni Ibnu Abbas, fadhanna annahu lam yusmi' an-nisa. Nabi SAW ingat baginda tidak memperdengarkan suaranya kepada perempuan. Kerana itu baginda pun pergi kepada mereka dalam keadaan Bilal ada bersamanya. Lalu baginda menasihati mereka dan menyuruh mereka supaya bersedekah. Orang perempuan mencampakkan qurt, subang, khatam, cincin, fi thawbi Bilal, ke dalam kain Bilal. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dalam hadis ini, qala, beliau berkata, maka mulalah orang perempuan mencampakkan, memberikan qurt, yakni subang, cincin, dan Bilal pula mula menaruhnya ataupun menyimpannya ke dalam kainnya. Qala, perawi berkata, yakni Ibnu Abbas, faqasamahu ala fuqara'il muslimin. Kemudian Nabi SAW membahagikannya kepada
orang-orang fuqara dari kalangan orang-orang Islam. Dengan sanadnya, hadis ini mengikut setengah-setengah nuskhahnya ada tajuk, iaitu tajuk bab yakhtubu ala qausin, berucap dengan memegang busar panah. Hadisnya satu saja di bawah tajuk ni. Kalau mengikut nuskhah yang ada dengan kita ni tak ada tajuk pun, mana masuk bawah tadilah. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara bin Azib bahawa Nabi SAW dihulurkan pada hari raya busar panah, lalu baginda SAW berucap dengan memegang busar itu. Ini bab tidak melaungkan azan pada hari raya ataupun untuk sembahyang hari raya, itu lebih tepat lagi. Dengan syaratnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abis, beliau berkata, ada seorang lelaki bertanya Ibnu Abbas, adakah engkau pernah menyaksikan hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ya. Kalaulah tidak kerana kedudukanku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu aku tidak dapat menghadirinya kerana masih kecil lagi. Beliau menceritakan selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke alam, iaitu satu tanda yang terdapat dekat dengan rumah Kathir bin As-Salt. Lalu baginda bersembahyang, kemudian berucap. Dia tidak ada menyebutkan azan dan tidak juga iqamah. Perawi berkata, yakni Ibnu Abbas, kemudian Nabi SAW menyuruh supaya bersedekah. Beliau berkata, faja'alna an-nisa yushirna, maka mulalah orang-orang perempuan itu mengisyaratkan, yakni menghulurkan tangan-tangan mereka ke telinga-telinga dan ke leher-leher mereka. Qala, perawi berkata, Nabi SAW pun menyuruh Bilal, dan Bilal pergi kepada mereka, kemudian kembali semula kepada Nabi SAW. Kepada mereka itu maksudnya kepada golongan perempuan. Kemudian beliau kembali semula kepada Nabi SAW. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW telah bersembahyang hari raya tanpa ada bang, azan, dan tanpa ada iqamah. Demikian juga Abu Bakar dan Umar atau Uthman. Yahya, yang perawi bagi hadis ini, syak dalam menyebutkan Umar ataupun Uthman. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku pernah bersembahyang bersama Nabi SAW, bukan sekali, bukan dua kali hari raya, dua hari raya, yakni sembahyang dua hari raya tanpa azan dan tanpa iqamat. Tengok semula. Ini bab khutbah. Khutbah di sini maksudnya khutbah pada hari raya. Pada hari raya, apabila bersembahyang hari raya. Maksud Imam Abu Daud menyebutkan tajuk ini ialah untuk menceritakan khutbah ni sunnah macam mana. Adakah sebelum khutbah ataupun selepas khutbah? Adakah sebelum khutbah, yakni seperti adakah khutbah itu sebelum sembahyang atau selepas sembahyang? Kalau sebelum sembahyang bermakna seperti hari Jumaat lah, sembahyang Jumaat. Kalau selepas, maka tidak lagu itulah. Dia nak cerita di sini macam mana hak sebenarnya, dan kalau ada itu lagu mana, kalau ada. Inilah tentang khutbah, yakni khutbah sembahyang dua hari raya tu. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada perawi dia tu Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Abu Dawud buat mari dua farik riwayat, walaupun di atas dia tu sama, tapi bawah dia tu cabai dua.
Yang pertamanya diambil daripada Muhammad bin Al-Ala. Muhammad bin Al-Ala ambil daripada Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ambil daripada A'mash. Daripada situ ke atas sama dengan sanad yang kedua. Sanad yang kedua, Imam Abu Daud ambil daripada Qais bin Muslim. Dia ambil daripada Tariq bin Shihab. Dan dia ambil daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Yang ni siapa? A'mash tu. A'mash tu ambil daripada dua orang tu guru dia. Satunya Ismail bin Raja', yang kedua daripada Qais bin Muslim. Lepas pada tu serupalah datang tu. Serupa daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Gitu. Bawah tu apa ni? Haddatsana Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash. A'mash tu daripada situ pecah dua. Gitu maksudnya. Walaupun hujung dia sahabat itu sahabat yang sama. Sahabat yang sama. Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini salah seorang perawi kita ni, sebagai pengenalannya, iaitu Ismail bin Raja', daripada ayahnya Raja' lah, Raja' bin Rabi'ah Az-Zubaydi. Abu Ismail Al-Kufi. Dalam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah, hadis dia ada saja. Hak ni, dan dia ni thiqah. Thiqah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Marwan telah mengeluarkan mimbar. Mimbar hak duduk dalam masjid tu dia buat keluar, buat pergi letak di musalla, tepat nak sembahyang raya. Musalla ni padan, mengikut sunnah Nabi hak asalnya ialah sembahyang bukan dalam masjid, sembahyang raya. Serupa dengan sembahyang kusuf, serupa dengan sembahyang istisqa, tetapi di musalla. Musalla dalam kebanyakan mazhab begitu. Tetapi mazhab Syafi'i tidak, dalam masjid. Boleh juga, orang lain pun kata boleh juga dalam masjid tu, tapi yang lebih utamanya di luar. Sebab dalam keadaan ada masjid Nabi SAW pergi lain, pada tempat yang lebih luas, sebab dia akan menampung orang yang lebih ramai lagi kan. Sebab itulah pergi keluar. Orang panggil musalla, bukan masjid, tempat sembahyang, bukan surau, tak, padan. Tapi munasabah juga kalau mazhab Syafi'i ni bukan pakar tempat kita kan, hujan semua, jadi payah pergi padan, mari ramai-ramai ni kalut kala. Tak apalah, ke mana-mana pun tak apalah, boleh lah tu, ada khilaf. Tetapi kalau mengikut sunnah hak asalnya, hak biasanya Nabi SAW sembahyang padan. Hak sembahyang dalam masjid pun ada juga ketika hujan, nanti akan datang ada riwayatnya dan ada babnya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Marwan telah mengeluarkan mimbar. Maksudnya mimbar tu hak dalam masjid. Marwan ni duduk mana? Duduk di Madinah lah pada masa itu. Dia jadi gubernur di Madinah bagi pihak Sayyidina Muawiyah yang duduk ibu negaranya pada masa itu di Syam, di Dimashq. Ini gubernur bagi pihak dia di Madinah, iaitu Marwan. Mengikut cara orang-orang Islam dulu, sunnahnya sahabat, dia hak jadi imam, jadi khutbah, pemimpin lah, pemimpin negara. Sebab apa? Dia tu orang alim juga. Termasuklah Marwan ini. Pada masa ni dia gubernur, tapi kemudian dia jadi khalifah juga. Khalifah. Dia ni alim. Dia ni alim. Kalau tidak alim tak boleh nak jadi khalifah. Sebab syarat nak jadi khalifah, dia kena mujtahid. Maknanya sekian ramai sahabat-sahabat tu tahu dia ni seorang bukan alim biasa, tapi sampai ke peringkat ijtihad, baru boleh jadi khalifah. Kalau tidak tak boleh. Ceritanya Marwan ni dia keluar member tu daripada kayu, dibuat di zaman Nabi SAW. Buat keluar daripada masjid, dia pergi padan. So, orang usul lah pergi.
Untuk dia berucap di situ. Dia keluar mimbar. Itu perkara yang pertama pada hari raya. Dalam Muslim disebut Kathir bin Asal telah membina satu mimbar daripada tanah dan batu bata di musalla. Maknanya bukan usaha kalau dalam masjid ni lagi. Apa makna? Dia ada dua kan. Mula-mulanya dia buat keluar gitu. Lepas tu dah orang tegur, orang tidak kenal. Lepas pada tu dah lah. Cuma dibuat khusus di medan tu mimbar untuk berucap di situ. Maknanya tidak bercanggah riwayat ini dengan riwayat Muslim. Tidak bercanggah, boleh dipakai kedua-duanya. Lepas pada tu betul perkara pertama. Perkara yang kedua yang dia buatnya, dia mulakan khutbah sebelum sembahyang. Jadi sepuluh hari Jumaat, sembahyang Jumaat, khutbah dulu. Maka bangun seorang lelaki. Dia kata, "Hai Marwan, engkau telah menyalahi sunnah. Engkau telah mengeluarkan mimbar pada hari raya, padahal tidak pernah dikeluarkan pada hari raya ni, yang ni sebelum ni. Dan engkau telah memulakan khutbah sebelum sembahyang." Abu Sa'id Al-Khudri kata, "Siapa dia ni?" Dia tanyalah. Mana dia kenal lah. Dia kenal lah. Tegur lagu tu. Siapa dia? Orang apa kata? Fulan bin Fulan. Orang apa kata? Fulan bin Fulan. Kata, tak apalah. Dia tu dia telah melaksanakan tanggungjawab dia. Tak apalah, dia telah ayak dah. Aku ni nak ayak pun. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang nampak ataupun melihat sesuatu kemungkaran, dia boleh ubah dengan tangan dia, kena ubah dengan tangan dia. Kalau tak boleh juga, boleh ubah dengan perkataan, dia kena ubah dengan perkataan dia. Kalau tak boleh juga, dia hanya boleh tak kena tolak dengan hati, dia kena tolak dengan hati. Dan hak tu adalah selemah-lemah iman. Di sini kita malam ni tidak nak sebut panjang cerita Marwan, sebab pernah dah sebut dah dulu. InsyaAllah semula banyak perkara pada cerita hak dia. Kalau semalam nak bersihkan sejarah ni, banyak perkara lah kena sebut. Jadi kalau tidak malam ni pada hari ni kita tidak nak sebut hal ni lagi, cuma sepintah lalu sajalah. Marwan buat keluar lagu ni, sebab itulah ramai orang kritik. Orang kata dia telah melakukan bid'ah. Sehingga sahabat pun tegur, memang betul. Tetapi setara mana benda yang dia buat ni? Setara mana? Adakah tidak boleh langsung kedudukan khutbah pada sembahyang hari raya ni? Mestikah selepas daripada sembahyang raya tu kau boleh juga? Ada ketika dalam keadaan-keadaan tertentu boleh sebelum itu. Boleh sebelum itu. Kalau kita tengok di sini, sahabat ni dia tegur, sahabat ni tidak nanti lagu mana. Sini kita boleh tengok. Ini bukan orang besar mana, sahabat biasa ni. Benda setara tu. Padahal dia tahu ni gak benar ni. Orang alim juga. Dia kalau dia tahu tak serupa dengan Nabi, dia akan tegur sekali. Itu cara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usah kau besar, kau kecil, lagu ni dia tegur. Dia tak cara siapa. Itu sahabat. Apatah lagi kalau benda besar. Kalau buat benda besar, mestilah dia tegur. Dia tak akan duduk diam. Dia tidak akan duduk diam. Itu sikap sahabat. Mustahil. Sehingga orang yang mengaji hadis dengan molek, dia kira-kiranya tahu, faham molek. Kalau kita kata sahabat tu satu benda yang salah besar, pakat dia berlaku. Mustahil. Tak ada. Kalau boleh kata juga, itu tak mengaji. Boleh kata begitu saja. Orang mengaji tak akan kata begitu. Kalau benda besar, katakanlah Sayyidina Ali telah pesan, Nabi SAW telah pesan dah, bahawa Sayyidina Ali lah selepas ni tengah berpuluh ribu sahabat tengah padat, dikatakan di Ghadir Khum, Nabi SAW pesan, ni lah akak tangan ni, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, katanya. Lepas pada tu, inilah khalifah selepas aku, gini macam-macam lah dia kata.
dan dengan ancamannya banyaklah dalam riwayat Syiah, riwayat yang tak betul, panjanglah, tak kira lah, dia angkat tangan. Tiba-tiba Nabi SAW wafat. Maknanya jadi khalifah tu selalu lepas pada Nabi mati tu selalu. Tiba-tiba lepas pada Nabi SAW wafat, lantik Abu Bakar. Lepas pada Abu Bakar, lantik Umar. Lepas pada Umar, lantik Osman. Yang keempat tu baru Sayyidina Ali. Maknanya sahabat hak sebelum pada tu tak ikut Nabi. Nabi pesan ada pada hal, bukan seorang, ramai gitu mah. Tak ada sekecil-kecil sahabat, siapa sebesar-besarnya duduk dia, tak kata apa, tidak kata apa. Kan Nabi pesan dulu, mana boleh nak lantik Abu Bakar, mana boleh nak lantik Umar, mana boleh nak lantik Uthman. Tak ada siapa dia kata. Tak ada siapa kata. Kalau ada sungguh Nabi kata, mesti sahabat ni ada bunyi. Ni tak ada bunyi. Tak ada bunyi kan? Menunjukkan benda tu tak ada. Tu kita ahli sunnah buat kesimpulan gitu. Kalau sahabat seramai tu tak ada kata gapo, bermakna benda tu tak ada. Kalau ada sungguh yang tegur dah, setara ni dia tegur dia. Bukan benda besar ada. Setara ni dia tegur. Apatah lagi kalau benda besar, kita pegang gitu. Sebab apa? Sebab dia tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Sahabat tidak. Dalam kita ahli sunnah ni, ulama-ulama ni, mazhab ni, ada mazhab seperti Daud Zahiri, dia tak terima ijma'. Ijma' orang lain terima, dia tak terima. Tapi dia terima ijma' sahabat. Kalau ijma' sahabat angkat tangan, ijma' lain tak. Maknanya ayat sahabat ni tinggi kedudukannya di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kok dia tak terima orang lain, tapi sahabat dia terima. Maknanya sahabat ni tinggi kedudukannya. Sahabat tidak akan bersepakat atas perkara yang tak betul. Dalam riwayat ini orang lain tegur, dan Abu Sa'id pun ada juga sebut kemudian. Tapi dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada sebut Abu Sa'id sendiri tegur. Abu Sa'id sendiri tegur. Boleh jadi peristiwa yang sama, mula-mula kawan tu tegur, lepas tu dia pula pergi tegur. Ataupun peristiwa yang lain pun boleh jadi. Sebab dalam riwayat Muslim ada sebut kemudian dibina mimbar itu di Padang tadi. Maknanya Marwan buat pula lah. Bila buat pula dia tegur pula. Dalam riwayat itu disebut Abu Sa'id tegur. Abu Sa'id pegang dia. Jangan. Ya tak. Dia kata tak boleh. Hak kamu tahu tu tidak ada lagi. Sudah tak ada. Qad dhahaba ma kunta ta'lam, kata dia. Hak kamu tahu tu, zaman yang kamu tahu tu sudah tidak ada sekarang. Kata dia. Dengan sebab itu kita tak boleh buat lagu tu. Buat lagu ni. Maknanya khutbah dulu. Sebab apa? Kalau khutbah kemudian orang pergi tinggal. Kalau khutbah dulu supaya jemaah tu tunggulah, sembahyang tu lebih penting kan. Sembahyang tu lebih penting, jadi kena tunggu. Sembahyang jemaah tu asalnya khutbah dia duduk kemudian. Hak tu lah apa ni? Hak dalam surah jemaah tu kan, idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ayat tu turun ketika khutbah tu selepas jemaah sembahyang, bukan sebelum. Bukan sebelum. Ketika selepas sembahyang, pada masa tu. Pada siapa dah sembahyang dah, dalam keadaan susah, dalam keadaan kemarau, makanan tak ada. Bila ada orang mari jual barang, maka tu pergi. Wa tarakuka qa'iman. Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Dan pada masa tu tidak ada lagi hukum banyak berkenaan dengan khutbah ni, setara mana kena dengar, tak boleh lara, tak boleh begitu, tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Orang-orang yang musuh sahabat ni, kata tengok dalam Quran sendiri sebut, adakah patut sahabat-sahabat ni tengok Nabi duduk cacat seorang dalam masjid tu? Satunya dia tidak faham hak ni khutbah pada masa mana. Dulu mula-mulanya supaya jemaah ni khutbah kemudian, bukan sepolah ni.
Khutbah kemudian. So, yang kedua, banyak khutbah ni ikatan dia tak ada banyak pada masa tu. Dua, yang ketika sahabat tidak tahu setakat tu mustahaknya khutbah tu, kena dengar khutbah. Yang keempatnya, keadaan tu terdesak, makanan sikit. Jadi bila ada orang pergi jual, dia pergilah, gaduh-gaduh lah pergi. Itu yang keempat. Yang kelima, kita nak kata ni, kalau dia lagu tu sama, lepas pada tu ada kan lagu tu, lepas pada dia tegur tu, lepas pada tu ayat Quran, tak ada. Jadi kita tak boleh kata. Yang keenamnya, sahabat-sahabat ni istimewanya siapa dia? Sebab apa? Pasal Allah SWT sendiri ajar dia, bukan sebab kita. Kalau dia salah, Allah SWT tegur. Maknanya sahabat-sahabat ni dibentuk dengan Quran. Dibina generasi sahabat itu dengan Quran. Memanglah dia ada silap pada masa tu. Lepas tu adakah? Tak ada. Tu dalam keadaan tidak tahu. Dan kemudiannya dia jadi bertukar, khutbah Jumaat tu jadi duduk di awal. Hak ni pula, hak ni khutbah hari raya ni duduk akhir, yang ni selepas daripada sembahyang. Itulah hak selalu Nabi SAW buat. Tetapi banyak juga riwayat yang menyebutkan ada juga yang buat sebelum daripada sembahyang raya, supaya hari Jumaat. Riwayat daripada Umar sendiri yang buat lagu. Tidak semua, tapi ada. Daripada Uthman ada juga buat lagu tu. Maknanya kalau Marwan buat, tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu sunnah khulafah. Walaupun tidak sama, yang ini mengikut keperluan. Kalau ada perlu, ada perlu. Orang-orang yang musuh ni, sahabat-sahabat ini, dia kata, macam mana orang tidak larinya kalau khutbah selepas sembahyang? Dan muka duk maki Sayyidina Ali, kata dia dalam khutbah tu. Dia kata lagu tu. Sebab tu orang lari. Tak ada kena-mengena dengan hak tu. Tak ada kena-mengena. Tak ada satu pun riwayat yang sahih yang mengatakan Marwan dia duduk maki Sayyidina Ali atas khutbah. Kalau dia duduk maki sungguh, macam mana anak-anak Sayyidina Ali tu duduk sembahyang di belakang dia? Tak ada maruah benar. Waktu baik pula tu dengan maruah tu, ada hubungan kekeluargaan pula, nikah ni anak beranak. Lagu mana? Tak lah. Mana kalau ayah kita, tok kita dimaki datang membar tu depan orang ramai, kita ni tetap baik dengan dia, takkan lagu tu. Itu menunjukkan tak betul semua cerita tu, tidak sabit tu. Tapi masalahnya keadaan umat Islam berpecah. Ini kerana perpecahan politik lah. Dia tidak nanti adanya maki hamu kepada Sayyidina Ali. Ada masalah politik, memang dia akan jadi lagu tu. Dia adalah buat tak saya dengar, tak saya gitu gini. Bila-bila masa pun dia ada buat tu. Dia fikir lebih baik kita letak depan, bukan untuk sama. Dengan sebab itu kita Ahlus Sunnah hak terima hak ni, mana ada buatnya lagu tu. Paklah ni tak ada buat, tapi nak rayaknya dalam sejarah ni ada. Dan benda ni bukanlah suatu benda yang tetap sangat, tak boleh berganjak dak. Kalau tak boleh berganjak langsung, macam mana Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman buat? Mereka pun tidak buat sama juga. Sekurang-kurangnya menunjukkan harus. Terutama ada sebab-sebab dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi Nabi SAW tak pernah buat. Betul? Tahu hak mana hak lebih molek? Nabi SAW buat, itulah hak moleknya. Sebab tu sahabat-sahabat dia tegur lah. Nabi tak buat lagi. Kalau ada Sayyidina Uthman buat, dia bukan buat sama. Mana dia tegur saja. Dia takut berubah sunnah Nabi SAW. Jadi nampak keras sikitlah sahabat ini. Begitu juga kalau dalam masyarakat ni orang nampak orang yang bawa cara hadis ni keras sikit. Memang sebab dia ikut cara sahabat. Kalau salah dia tegur. Walaupun benda tu orang nampak kecil, dah sahabat dia lagu tu kecil, dia tegur. Kalau hak tak serupa dengan Nabi SAW, itu caranya. Tak boleh kita dalam setengah-setengah perkara tu nak bertolak ansur. Padahal benda tu tak boleh bertolak ansur. Kalau tak boleh bertolak ansur, kita koyak. Orang yang jenis lagu ni, orang mengaji hadis. Sebab tu kita nampak kadang-kadang tak serupa dengan orang sikit. Dalam masyarakat yang tidak biasa dengan hadis, kita nampak tak serupa sikit. Cara dia keras sikit. Tidak keras malah mana dia nak oyak hak sunnah tadi. Hak sunnah. Lagu ni
Takut-takut nanti jadi bubuh. Padahal Nabi SAW tak pernah buat. Hak Nabi pernah buat, hak tu lah. Hak buat semua, hak tu lah hak moleknya. Tak ada dah lebih molek. Dengan sebab itulah hak Marwan buat ini, dia tidak sama. Tidak ada bukti yang menunjukkan Marwan buat ni sama-sama. Tak ada bukti. Cuma ada buat, ya. Kalau nak kira ada buat, Sayyidina Uthman pun ada buat. Sayyidina Uthman tu termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar pun ada buat. Kalaulah Marwan ni dia ikut Sayyidina Uthman, apa salah? Dalam keadaan ada apa ni? Sebab itu. Ini sikap sahabat, itu suku. Sahabat ni dia tidak nantilah mana. Kalau hak dia Nabi SAW ajar ke dia gitu, dia akan pegang hak tu. Orang lain kata lagu mana, hak dia dapat sendiri daripada Rasulullah, hak tu lebih besar lagi bagi dia. Hak tu lebih besar lagi. Umpamanya Ibnu Mas'ud, dia kalau rokok dia apa ni, letak tangan celah paha dia gitu. Letak celah paha. Dia bukan letak atas lutut. Padahalnya orang lain kata hak tu dah, tu sudah masuk, hak tu hak dulu gitu. Memang ada sungguh. Lepas pada tu tidak, Nabi SAW letak atas lutut tangan tu. Dia kata hak tu hak dia terima sendiri daripada Nabi SAW. Dia nak buat lagu tu, dia buat gitu. Itu cara sahabat. Sebab apa? Tidak lebih bagi dia hak orang lain daripada hak dia dengar sendiri, hak dia tengok sendiri Nabi SAW buat. Itu cara dia. Walau bagaimanapun dia terima juga hak orang lain. Bukan makna Ibnu Mas'ud ni lagu tu semua. Dah, hak letak atas lutut pun ada juga. Tapi ada banyak riwayat kemudian daripada Nabi SAW menyebutkan dia ada buat lagu tu. Orang lain tak buat langsung dah, dia ada lagi. Sebab apa? Sebab dia dengar sendiri, dia tengok sendiri Nabi SAW buat gitu. Dia kata engkau mulakan khutbah sebelum sembahyang. Abu Sa'id pun kata siapa dia? Mana dia senang hati, baguslah tu. Kenalah tu. Jadi masyarakat kita pun dia kena berlatih, kena biasakan diri ditegur. Kalau ditegur tu benda hak lebih molek, teguran itu baik sekali, bagus sekali. Mujur ada orang yang tegur. Kalau tak ada orang yang tegur ni maknanya bahaya dalam masyarakat tu, akan timbul benda tak molek. Dia kena ada teguran itu dalam apa bentuk pun. Apalagi teguran berkenaan dengan sunnah ni. Kalau orang tegur, kita kena terima. Jangan tak ada pasal duk kepala hak ke dia, duk kerah kepala hak ke dia, duk degil hak ke dia. Kita royak dah, Nabi SAW tak ada kata kelebihan puasa bulan Rajab ni. Tak ada. Sayyidina Umar pun marah kalau orang puasa bulan Rajab, dia pukul tangan, makan kata. Kalau selagi tak makan, dia bahaya tangan. Ini cara jahiliah kata. Benda jahiliah kita buat sebagai ibadat lagu mana? Pasal kita nak kerah lagu, apa guna kerah? Pada hakikatnya lawan siapa? Kita ni tolong royak je. Tapi ramai lagi orang kita, tanggungjawab kita kena royak. Kalau tak royak, dosa kita. Itu nak buat tak saya buat. Lepas pada tu demo nak tanggung, kita tak dosa dah lepas dah. Kalau demo nak buat lagi dah, dia ingat apa ni tak apa buat lagu tu. Dan muka puasa kan, muka molek. Kalau molek puasa, apa ya Sayyidina Umar marah lagu tu? Gitu mau tu sahabat-sahabat marah tu. Situ dia tidak faham. Ini kenapa semua berlaku gini? Sebab tersebarnya hadis-hadis maudhu', sebab tidak mengaji hadis dalam masyarakat. Itulah sebab jadi gitu. Dia tidak tolak Nabi, tetapi pada hakikatnya secara halus, secara senyap-senyap, Nabi ni lekeh, orang lain lebih besar. Bahaya tu kalau etikad lagu tu rosak akidah tu. Sebab tu ya kita tegur sangat tu. Nampak benda gitu, bahaya tu. Siapa dia hak lebih besar? Siapa dia? Kalau kitab mana pun tak ada lebih besar daripada Nabi SAW, daripada sahabat-sahabat. Semua mereka terima berlaku. Tak boleh puasa bulan Rajab. Tak boleh. Tak ada kelebihan. Dia tak ada kelebihan awak kepada dia. Awak lapar, tak ada kelebihan. Cari lapar saja. Jadi boleh jadi orang berasa tidak senang hati, sebab ada dah tulis buk gitu gini. Tanggungjawab dia kena tarik balik. Kalau tidak dosa.
Sebab apa? Bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, bercanggah dengan sunnah sahabat Nabi SAW. Mereka marah sangat. Kita duduk buat. Bukan kita kata tak boleh puasa bulan Rejab tu, hari Khamis, Isnin Khamis tu ada semua tu, bulan berapa hak tu, tak kira hak tu. Hak ni maksudnya kelebihan Rejab tu sendiri. Ni kan orang kita ni tu 3 bulan tu puasa. Tak tahu mari mana. Dia tidak tahu. Ulama-ulama sudah bahas dah benda ni. Itulah akibatnya tidak mengaji hadis. Itu akibatnya. Kita jauh daripada pimpinan Nabi SAW. Kita kata kita ikut Nabi, percaya kepada Nabi. Hak dia orang mari tu molek sekali. Tapi kalau orang royak kita tak sudi dengar hak dia. Sama ada kita tidak percaya orang royak tu. Ulama orang royak ni kita kata dia tidak alim, dia pelawak. Ataupun kita kata Nabi pelawak. Berat lah betul. Kalau orang ni betul, apa tak sikut? Bermakna kita kata Nabi ni tak betul. Kalau kita kata Nabi tu betul tapi orang ni royak pelawak, bermakna pelawak lah Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi, orang-orang ni pelawak lah, tak boleh pakai. Itu berat tu. Tapi duk saibah macam dia tidak berasa berat benda tu. Padahalnya sebarkan hadis maudhu' ni dosa besar. Itulah anda takut kadang-kadang orang yang mengajar ni dia ingat boleh pahala lah. Dah, ada kalanya dosa lebih besar lah. Kalau duk bawa hadis maudhu' lagu tu, mengikut Imamul Haramain, jadi kafir dia. Kena ngucap semula. Kalau bawa hadis maudhu' dengan sengaja, dengan sedar. Kecuali kalau dia tidak sedar, lain cerita lah. Dia tidak tahu. Tapi kalau tak tahu, bila orang royak, kena berhati-hatilah sikit. Tak boleh main masalah hadis ni. Tak boleh main-main. Tapi dalam masyarakat berleluasa. Itu. Kalau orang tegur, dia kata kerah. Dia tidak tahu, tak biasa cara sahabat. Cuba tengok dalam hadis, tegur selalu. Padahal benda ni setara mana? Lain daripada hak Rasulullah buat dah. Tegur selalu. Abu Sa'id Al-Khudri puji orang tu. Dia tak apa dah dia. Dia sudah melaksanakan tanggungjawab dia. Ni aku nak ayat. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa tengok benda mungkar. Ni makna benda mungkar. Kalau hak tak serupa dengan Nabi buat ni mungkar. Mungkar ni tidak mesti maksiat. Tidak mesti buat dosa. Tidak semesti curi, tidak mesti pukul orang. Buat tidak serupa dengan sunnah, mungkar, mengikut sahabat. Ni berdasarkan hadis ni. Sesiapa yang tengok benda mungkar, kalau dia boleh ubah dengan tangan dia kena ubah. Kalau tak boleh ubah dengan tangan dia, boleh ubah dengan lidah dia, kena ubah dengan lidah. Kena tegur. Kalau tak boleh juga, dia boleh dengan hati dia, kena dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Kalau dia boleh buat belakang, dia hanya tegur dengan hati dia saja, selemah-lemah iman. Tapi kalau dia memang tak boleh buat, tak boleh tegur, tak boleh ubah dengan tangan, tak boleh ubah dengan perkataan, tak boleh. Itu tidak menunjukkan iman dia paling lemah. Dalam keadaan boleh, itu dia. Dalam keadaan boleh, dia tidak buat. Hak tu baru selemah-lemah. Ada juga orang yang memang dia kuat, tapi dia tak boleh. Dia tak boleh ubah. Cumanya dia kena tegur lah. Ke mana-mana pun kena tegur. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata aku dengar, dia kata Nabi SAW berdiri pada hari fitr, hari raya fitr. Dia pun bersembahyang, dia mulakan sembahyang sebelum khutbah. Ini nak ayat biasa ni, biasa. Lepas pada tu berucap di hadapan orang ramai. Maknanya sembahyang dulu, lepas tu baru khutbah. Bila Nabi SAW selesai, dia pun turun. Menunjukkan dia duduk di tempat yang tinggi. Sebab tu kata turun. Hak moleknya berucap tu duduk di tempat yang lebih tinggi. Dan itu sunnah Nabi SAW. Tidak salah. Tidak termasuk dalam membesarkan diri, kau melebihkan diri, kau tak. Sebab tujuannya duduk tempat tinggi supaya boleh nampak. Itu tujuannya.
Dia pun turun, dia pun pergi dekat orang-orang perempuan dan mengingatkan mereka sambil bertelekan. Dia pegang tangan Bilal. Bilalnya duduk hamparkan kainnya. Orang-orang perempuan pun campakkan sedekah ke dalamnya. Orang perempuan campakkan fathaha. Fathaha ni kepada dia cincin. Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan cincin besar yang dipakai di kaki. Kalau cincin yang dipakai di tangan, itu khatam. Hak ni fath, cincin besar. Hak pakai di kaki, menunjukkan kaki ni boleh pakai juga. Kalau nak pakai lah, tak saya pakai, biarlah. Dalam masyarakat kita orang tak buat apa tu dah. Anak rayaknya ada. Kalau nak pakai pun boleh. Sepasang sahabiah ada pakai. Ada juga ulama yang mengatakan fath ini bukan khusus dengan cincin kaki dah. Cincin yang tidak ada permata. Tidak ada permata. Kalau cincin ada permata tu dia panggil khatam. Cincin tu pakai tangan juga. Tak apalah, kepada mana pun. Maknanya cincin lah, cincin. Dan mereka campakkan. Maknanya hak ni bui hak ni bui gon ni, begitulah. Dia perawi ni ada dua kata tadi. Abdul Razak dan Muhammad bin Bakar. Imam Ahmad ambil daripada dua orang, Abdul Razak dan Muhammad bin Bakar. Hak tadi kata fathah tadi, riwayat Abdul Razak. Adapun riwayat Muhammad Abu Bakar, dia kata fathataha. Maksud dia sama ya. Cuma ada ta tu tak ada. Maksud dia sama. Riwayat daripada Atha, dia kata aku bersaksi terhadap Ibnu Umar, terhadap Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas bersaksi terhadap Rasulullah. Dia kata dia menyaksikan. Dia kata gitu. Ni pula aku menyaksikan. Bukan dengar-dengar dah. Tengok sendiri. Gitu. Ibnu Abbas pun kata aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Fitr, yakni hari raya kita panggil puasa. Hari raya puasa. Fa salla, dia bersembahyang. Pada tu dia berkhutbah. Maknanya khutbah ni selepas sembahyang. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu dia pergi kepada orang-orang perempuan. Bila pun ada sekali dengan dia. Ibnu Katsir berkata, yakni perawi ni, perawi daripada Syu'bah. Haddatsana Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata Syu'bahnya sejauh pengetahuan Syu'bah, dia kata dalam khutbah itu, dalam ucapan itu, pada peristiwa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suruh orang-orang perempuan itu bersedekah. Mereka pun mulalah campakkan bagai-bagai kemah tu, bagai kemah kita kata dalam kain. Riwayat yang satu lagi ni pun begitu juga. Riwayat daripada Ibnu Abbas sama maknanya. Lafaz dia tu tidak sama, tapi maksud dia, makna dia tu sama dengan hal tadi. Dia kata, Ibnu Abbas kata Nabi fikir, Nabi ingat dah muka ramai orang ni, orang perempuan ni duduk oleh belakang ni. Dia fikir, dia ingat perempuan ni tak sapa suara dia ke sana. Dengan sebab itu dia pun pergi. Makna tengah-tengah khutbah tu. Tengah-tengah khutbah tu, mengikut satu riwayatnya yang dipegang oleh ramai ulama, dia kata tengah-tengah tu dia jalan. Tetapi mereka kata ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, orang lain tak boleh buat lagu tu. Sementara ada juga riwayat yang menyebutkan hak ni, hak pergi ni selepas pada dia ucap pada orang lelaki, lepas pada tu dia pergi suku, lepas selesai. Kalau selepas selesai orang lain pun boleh. Dia pergi, dia pun bagi nasihat kepada mereka. Nasihat wa'az, mau'izah. Apa ni? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam Quran ada sebutkan mau'izah tu apa makna? Asal maknanya mau'izah ni satu nasihat yang kesannya sangat mendalam sehingga membuatkan orang itu menangis. Itu mau'izah. Menangis kerana takut ke, kerana kesal, kerana sedih ke, itu mau'izah. Sifat dia nya begitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka beri sedekah. Maka adalah perempuan yang campakkan qurt. Qurt itu suban, anting-anting hak pakai di telinga. Dan cincin campakkan ke dalam kain Bilal.
campakkan ke dalam kain Bilal. Cuma kita nak sebut di sini, iaitu dari segi pekoh. Ni suban ni kan, suban ni pakai suban, tebuk ke tidak? Tebuk ke tidak telinga tu? Ramai ulama mengatakan zaman sahabiah dulu tebuk juga telinga ni, dah pakai tu dengan tempat lubang tu lah tebuk. Maknanya boleh. Nabi SAW larangkan muslah. Muslah ni maknanya mencacatkan tubuh badan kita, rupa paras kita. Dia larang. Itu haram, dosa besar. Tetapi adakah ini termasuk dalam muslah? Tidak. Supaya juga kita bersunat kerak itu hak asalnya memang adalah kita kata tu kulub tu, tetapi potong tu adakah termasuk dalam muslah? Tidak. Supaya juga ni tidak termasuk dalam muslah, untuk memudahkan orang perempuan. Sebab kalau pakai kapik, kalau kita kata kacik ke apa ke, boleh jadi jatuh, benda yang berharga tu jadi rugi pula, sia-sia pula harta. Jadi kalau kita tebuk, lebih terpelihara. Dan ini tidaklah sampai mencacatkan rupa parasnya. Buat tebuk sikit. Dengan sebab itu dalam kitab fiqh mana-mana pun kata boleh, harus. Bukan molek, harus saja. Harus saja. Dalam kitab fiqh Hanafi ni pun dia sebut. Ni Syekh Zakaria yang buat ta'liq ni, dalam kitab ni dia kata qala Syami. Syami itu maksudnya Ibnu Abidin Asy-Syami. Dalam kitab dia apa ni, Raddul Muhtar, syarah kepada kitab Durrul Muhtar. Kitab fiqh Hanafi besar dan sangat muktabar. Dia kata apa? Tidak mengapa tebuk lubang telinga, tebuk telinga kanak-kanak perempuan, tidak mengapa, kerana mereka ada buat ni di zaman Nabi SAW tanpa ada bantahan daripada mana-mana. Kalau tak boleh, mesti Nabi tegur dah. Takkan tak tahu selama gitu Allah buat. Di dalam kitab ini juga kata tidak apa bi khazmil am, tebuk telinga. Apa ni telinga? Hidung. Tebuk hidung tak apa juga. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i khilaf tentang hak dua ni. Telinga dan hidung ni ada khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Jadi moleknya tak salah. Terutama hak hidung. Terutama hak hidung tu. Sebab apa? Dia tebuk-tebuk ni boleh jadi, kalau tak kena gaya kan, dia jadi borak, jadi kudih, jadi cacat. Jadi itu termasuk dalam muslah. Tapi telinga ni biasanya rengeng sikit, dia tidak sampai jadi gitu. Tapi kalau hidung tu bahaya. Tetapi ada juga yang buat tak ada apa, dia jadi berlubang sikit, yang macam bekas jerawat gitu je. Macam bekas jerawat gitu. Tapi hak semoleknya tak sah. Tapi orang-orang di sebelah Pakistan ke apa, dia pakai fiqh ni, dia pakai. Dalam I'anatul Talibin dia ada sebut, kitab fiqh Syafi'i ni ada khilaf sebut. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak. Dalam Asbah dia kata tidak mengapa, khilaf aula. Dalam kitab apa nama ni, Syarah Iqna Bujairimi, dalam fiqh Syafi'i dia kata tasqibuhu haram. Tebuk hidung ni haram pula dia kata. Jadi li'annahu jurh lam tad'u ilaihi hajah. Ini makna melukakan orang dalam keadaan tak perlu. Tak perlu. Dalam riayah kitab fiqh mazhab Ahmad dia kata boleh untuk anak perempuan, tetapi tidak boleh lelaki. Maknanya perkara ini ada khilaf, ada khilaf. Ada khilaf. Bukan benda ni pengaruh Hindu ke apa ke. Tak, dalam kitab fiqh kita pun ada. Dalam kitab fiqh kita pun ada. Tapi baik tak sah lah hak hidung tu. Paling nak itu pun telinga. Hak telinga tu pun kalau boleh tak sah lah. Tapi kadang-kadang budak ni dia berani. Budak ni budak perempuan tu dia berani. Memang no. Tak apa dia. Kalau lagu tu tak apalah. Tapi kalau kita nak suruh tak payahlah. Tapi kalau dia nak dengan suka hati dia, tengok sains-sains dia nampak suka, nampak comel, builah angin dia. Islam ni dia ikut juga angin orang. Itu masuk dalam fiqh dah. Sebab di zaman Nabi SAW memang ada. Hak hidung tu tak ada dalil. Telinga ni ada. Hak
hidung tu tak ada. Hak telinga ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ambil subai dia, hak tu ambil cici dia, bubuh. Dalam riwayat satu lagi daripada Ibnu Abbas berhubung dengan hadis ni, dia kata perempuan itu mula memberikan subai dan cincin dia, dan Bilal pula bubuh di dalam kain dia. Perawi kata, Ibnu Abbas kata, Nabi SAW pun ambil ni buat apa? Bui kepada orang-orang sesak. Bui kepada orang-orang sesak. Itu tujuannya ambil. Itu sedekah ni nak bui kepada orang-orang sesak. Dan hak ni bukan termasuk di dalam fitrah. Tak, dia termasuk dalam fitrah ni. Hak ni. Bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tu sedekah juga dipanggil kan. Hak tu sebelum sembahyang. Hak ni selepas. Ini sedekah umum lah, sedekah umum. Bukan sedaqatul fitr. Bukan, walaupun hari raya. Kemudian satu tajuk lain, iaitu dalam satu nuskhahnya bab berkhutbah dengan memegang busar panah. Terjemah ni ada di dalam semua nuskhah kecuali di dalam nuskhah Ahmadiyah. Nuskhah Ahmadiyah ni satu nuskhah cetakan di India, Delhi. Delhi ibu negara dia, pemilik dianya Syekh Ahmad Ali Saharanpuri. Pembuat hasyiah Sahih Bukhari itu, percetakan India Pakistan tu, tepi itu hasyiah Syekh Ahmad Ali. Dia ada percetakan dia sendiri di Delhi. Ahmadiyah ni cetakan dia tu. Dalam cetakan dia tu tak ada. Was-sawab wujuduhu. Kata Syekh Khalil Ahmad ni hak betulnya hak ada. Tak tahulah, mungkin ada pakai kitab lain tu ada, mana betul juga tu. Sebab hadis ni cerita lain pula. Cerita lain. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dengan sebab itu mesti pegang tu tak ada. Sebab ramai ulama tak pegang, tidak syarat pegang. Kait apa ditungkak ke, ataupun busar panah ke, ataupun bedil ke apa-apa tak. Tidak. Sebab tu kita tengok orang yang pakar mazhab lain kan, dia tidak penting sangat benda ni. Tangan gitu saja, tangan kosong, tak ada pegang ke apa-apa. Sebab apa? Hadis-hadis yang menunjukkan begini tidak kemah mana. Misalnya hak ni. Cuba kita tengok tu, Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan daripada Abi Janab. Abi Janab tu siapa? Yahya bin Abi Hayyah Al-Kalbi dha'afuhu. Mereka menganggap ataupun menghukum dia ni sebagai perawi yang dhaif likathrati tadlisihi, kerana dia banyak melakukan tadlis. Dan sekarang ni mudallis ini dia meriwayatkan secara an-anah. Bila mudallis meriwayatkan secara an-anah, riwayat dia tak boleh pakai. Sini sekarang ni Abi Janab an, bukan dia kata haddatsana, dia kata an. Kata an itu makna riwayat dengan an-anah, secara an-anah. Maknanya riwayat dia tak boleh pakai. Hak lain itu tak apalah. Nabi SAW diberikan nuwilah hakadha dengan satu waw saja dalam semua nuskhah yang ada, kata dia. Mana Syekh Khalil Ahmad ni dia nak buat syarah kitab ni, banyak nuskhah depan dia. Dia tengok ni susah juga nak buat. Bukan pakai ambil sebuah gitu dah. Dia tengok hak banyak-banyak nuskhah ada ni, kata dia, wow satu, kecuali dalam nuskhah Kanfuriyah. Kanpur ini nama satu bandar di India juga. Situ pun banyak juga cetakan. Nuskhah Kanfuriyah ada dua wow di sini. Yakni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nuwila. Kalau nuwila satu wow bermakna dia ni madhi majhul daripada fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Tapi kalau kita kata nuwila dengan dua waw bermakna daripada nawala yunawilu munawalatan, itu wazannya. Beza dia. Makna dia sama ya. Diberikan, diholorkan, diunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya busar panah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil dah orang dia ambil, dia pun pegang. Pada hari raya yang dimaksudkan di sini ialah hari raya Adha, hari raya haji.
Dia pun berucaplah dengan berpegang kepada busar itu. Hadis ini sebenarnya adalah hadis mukhtasar, hadis yang ringkas. Itu kita kena tahu juga. Mengaji hadis ni ada hadis yang ringkas, ada hadis yang lengkap. Kadang-kadang seseorang pengarang itu dia amalkan hadis yang ringkas. Kalau kita tidak tahu hak sepenuhnya, boleh jadi banyak kekeliruan akan berlaku. Dengan sebab itu tidak senanglah hadis ni. Dia kita tengok, kena tengok lain kata. Kena tengok lain kata. Ada kalanya siapa jadi berubah makna kalau kita tidak tahu hak lengkap. Ada kalanya tidak gitu. Kalau tidak gitu tu tak apalah. Kalau berubah makna, maka wajib kena tahu. Wajib kena tahu. Hak panjangnya nak ke mana? Dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad mengemukakannya dengan panjang lebar daripada Tariq Zaidah. Qala haddatsana Abu Janab Al-Kalbi bisanadihi, dengan sanad tadilah, Anil Bara. Dia kata gini. Maksudlah kita ambil terjemah lalu, kami duduk di musalla pada hari Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mari, dia pun beri salam kepada orang ramai. Kemudian dia kata, inna awwala nusuk yaumukum hadha. Ibadat hak mula-mulanya hari kamu inilah. Nusuk hak mula-mulanya ialah hari kamu ni. As-salah, dia kata. As-salah, semaya. Dia sebut gitu. Perawi kata, yang ni Bara, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tampil ke hadapan dan dia pun bersemaya 2 rakaat. Lepas tu dia beri salam. Lepas pada tu dia mengadap orang dengan mengadap muka gini. Lepas pada tu orang pun beri u'tiya qausan au asad. Diberikan dengan lafaz u'tiya, bukan nuwila di sini. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam busar ataupun syak perawi, tongkat orang bagi. Fattaka alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pegang hak itulah. Fahamidallah wa athna alaihi wa amarahum wa nahahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun puji Allah. Pada tu suruh orang, larang orang buat macam-macam lah. Wa qala, dan dia kata, sesiapa di antara kamu telah sembelih dulu, dia kata sebelum sembahyang ni, dulu boleh makan anak-anak sajalah, kata dia. Tidak jadi kurban. Hak kurbannya innama dzabh ba'da salah, selepas sembahyang. Yang ibadat kurban ni hak mula-mula hari ni lah, kata dia. Pada tu dia kata, hak mana sembelih dulu, kira tu boleh makan biasalah. Hak sembelih, hak maksud kurban ni, hari raya kurban ni selepas sembahyang. Pak cik saya pun kata dia bangun, namanya Abu Burdah bin Niyar. Dia pun kata, wahai Rasulullah, dia kata, saya cepat sikit sembelih tadi, kata dia. Sudahlah sembelih, kata dia. Jadi tujuannya nak suruh buat makan bila sudah sembahyang ni, boleh pakak beri pun ramai-ramai makan selalu bila balik, kata dia. Itu tujuannya, muka tak tahu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tapi dia kata, saya ada jaza'ah, kambing, anak kambing ada, kata dia. Anak kambing ni pun kalau nak kira dari segi gemuk dianya, tubuh dia tu besar, lebih molek daripada hak tadi, kata dia. Hak sebelah tadi, aku telah sebelah dah tu. Jadi boleh kah? Madai kah? Dia kata, mana hak tak cukup umur lah, kita kata. Wahai Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, na'am, boleh. Walan tughniya an ahadin ba'dak. Tapi orang lain tak boleh. Lepas mu ni, mu seorang boleh, orang lain tak boleh. Ni makna hadis yang menunjukkan ada khusus dengan sahabat tertentu. Tak boleh kita pakai umum. Terutama jana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kata lagu ni, orang lain tak boleh. Mu boleh. Mu saja. Lepas pada ni tak boleh. Qala, perawi kata kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, wahai Bilal. Qala, perawi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi, Bilal pun pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turut dia sehingga pergi dekat perempuan. Dia pun kata, ya ma'asyaran niswan, wahai kalangan perempuan, kamu beri sedekahlah, itu lebih baik kepada kamu. Perawi berkata, tidak pernah aku tengok sebanyak tu orang pakak bui secara spontan, selalu bui tu tak pernah sebanyak tu, kata dia. Itulah riwayat yang panjangnya. Hak ringkasnya Imam Abu Daud muka kasat ni, itu ringkas. Hak panjangnya begitu. Kemudian daripada hadis ini ulama-ulama buat kesimpulan juga. Jadi kalau semaya raya ke apa ni, akan datang akan ada kan tentang azan dan iqamat. Jadi semaya raya ni tak ada. Nak kata as-salah tu ada.
Tadi ada sebut as-salah atau as-salatu jami'ah, ada atau tidak? Itu khilaf. InsyaAllah kita akan bincang dalam di bawah tajuk berikut ini. Azan dan iqamat tu tak ada, tapi hak lain ada ke tidak? Hak tu ada khilaf. Tapi hak biasanya umumnya dipakai tidak ada. Tidak ada. Pakai bangun gitu. Pakai bangun gitu. Wallahu a'lam wa akhiruna a'lam.